Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma. Tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna syaqiyya wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati sidang pendengar dan penonton yang ada pada malam ini, selamat datang. Saya rasa kita berikan masa untuk pendengar-pendengar atau penonton masuk. Di tuan-tuan yang atau puan-puan yang ada mendengar bersama malam ini boleh sharekan di Facebook tuan-tuan kelas ini. InsyaAllah pada malam ini saya wakil daripada Majlis Ulama ISMA akan bersama-sama kita membincangkan sebuah kitab yang bertajuk Aqidah At-Tahawiyah, Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang ditulis oleh Imam At-Tahawi. InsyaAllah kita akan sama-sama mengumpas lebih lanjut kitab ini insyaAllah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Sekretariat Kepimpinan Majlis Ulama ISMA atas jemputan untuk saya mengisi slot talaqi kitab yang diadakan secara mingguan ini. InsyaAllah untuk kelas Aqidah At-Tahawiyah kita akan adakan setiap hari Rabu jam 9 malam insyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh lapangkan masa untuk kita sama-sama bincangkan tentang akidah ini. Jadi untuk permulaan, kita mungkin akan buat sedikit pengenalan kepada kitab ini dan juga kepada penulis, iaitu Imam At-Tahawi rahimahullah. Okey tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama sekali tuan-tuan, kitab Aqidah At-Tahawiyah ini jika di kalangan penuntut ilmu ataupun talibul ilm merupakan kitab yang sangat terkenal. Dan kalau saya di Azhar, bukan silibus, tetapi kalau kita pergi ke luar, kelas-kelas luar, talaqi kitab di luar, maka kitab Aqidah Tahawiyah ini merupakan kitab yang antara yang terkenal, yang diajar di masjid-masjid dan juga di kelas-kelas kecil lah. Okey. Tetapi mungkin dalam kalangan umum, kitab ini tidak terkenal atau tidak semasyhur kitab Ummul Barahin tulisan Imam As-Sanusi, kitab Aqidatul Awam. Tetapi ini antara kitab yang menjadi rujukan utama dalam al-aqidah kita lah. Okey, insya-Allah. Jadi Imam At-Tahawi tuan-tuan, Imam At-Tahawi ini dia adalah orang Mesir, orang Mesir yang dia meninggal pada tahun 321 Hijrah. Yang mana dia merupakan imam yang sezaman dengan Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Jadi Imam Asy'ari dan Maturidi ni kita tahulah yang biasanya disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sezaman dengan Imam At-Tahawi. Jadi nak katakan bahawa kedua-dua ni, iaitu Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, merupakan rujukan utama dalam akidah. Jadi Imam At-Tahawi sezaman dengan mereka dan menulis juga satu kitab tentang akidah atau satu matan tentang akidah. Jadi kira matan ini, kalau kita katakan martabat dia itu setandinglah dengan matan kitab yang ditulis oleh Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dan kitab At-Tahawiyah ini, tuan-tuan, Imam At-Tahawi ini, dia juga antara murid kepada beberapa masyayikh yang besar zaman itu, iaitu antara yang menjadi guru dia adalah Imam Al-Muzani. Imam Muzani, tuan-tuan, merupakan antara murid kanan Imam Asy-Syafi'i. Ada tiga murid kanan Imam Asy-Syafi'i, iaitu Al-Buwaiti, Al-Muzani dan Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Dua daripada mereka, iaitu Al-Muradi dan Al-Muzani, merupakan guru kepada Imam At-Tahawi. Dan antara guru Imam At-Tahawi juga adalah Imam Ibn Qutaybah. Ibn Qutaybah merupakan guru kepada Imam At-Tahawi. Yang mana kita tahu Imam Qutaybah ni menulis buku-buku yang agak terkenal, iaitu Ta'wil Mushkilul Athar dan Ta'wil Mushkilul Quran kan. Jadi ini antara buku-buku yang terkenal Imam Ibn Qutaybah. Okey, dan banyak lagi guru-guru Imam At-Tahawi, antaranya Imam An-Nasa'i.
dan juga Imam Al-Baghawi dan beberapa lagi yang lain. Jadi ini antara nak katakan bahawa Imam Tahawi ini merupakan sempat berguru dengan guru-guru yang besar dalam kalangan ulama Islam zaman itu ataupun tabaqat itu. Okey. Kemudian Imam Tahawi, tuan-tuan, merupakan pada permulaan dia adalah bermazhab Asy-Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Ialah dia pun berguru dengan dia pun berguru dengan anak murid Imam Syafi'i yang kanan kan. Jadi dia pun bermazhab Syafi'i. Tetapi dia selepas itu beliau menukar mazhab dia kepada mazhab Hanafi. Dan mana kita akan biasa dengar nama Imam At-Tahawi ni At-Tahawi Al-Hanafi. Sebab dia telah menukar mazhab dia kepada mazhab Hanafi. Jadi sedikit trivia tentang mazhab Hanafi, tuan-tuan. Mazhab Hanafi ni merupakan mazhab yang terbesar di dunia sekarang ni. Maksudnya penganut kepada mazhab Hanafi ini sangat ramai lah di dunia. Kalau kita nak kira kan, di India dan China sahaja hampir kesemua mereka bermazhab Hanafi. Jadi kedua-dua tempat ni dah berapa ramai orang kan. Jadi hampir keseluruhan dunia sekarang ini menganut ataupun mengambil mazhab Imam Hanafi. Ini sedikit trivia lah. Okey, Imam Abu Hanifah juga antara imam-imam yang awal antara kesemua imam mazhab, yang mana Imam Abu Hanifah telah berjaya sempat berguru dengan lebih kurang 6 orang sahabat. Jadi Imam Abu Hanifah ni antara tabi'in lah dalam kalangan imam mazhab. Okey, itu serba sedikit tentang Imam At-Tahawi. Dan ada beberapa buku Imam Tahawi yang terkenal, antaranya buku kita bincangkan pada malam ni, iaitu Imam Matan Al-Aqidah. Dipanggil Aqidah As-Sunnah wal Jamaah. Tapi kita panggil Aqidah At-Tahawiyah lah untuk sempena dinisbahkan kepada Imam At-Tahawi. Dan ada juga buku hadis. Imam At-Tahawi ni dia terkenal juga sebagai seorang muhaddis. Iaitu antaranya adalah Syarhu Mushkilul Athar dengan Syarhu Ma'anil Athar. Ini dua kitab. Kitab ni berjilid tebal, maksudnya dia terkenal lah kitab ni. Ini kitab yang terkenal untuk Imam At-Tahawi. Dan juga ada beberapa buku-buku fiqh yang ditulis oleh Imam At-Tahawi. Antaranya satu kitab Mukhtasar mazhab Hanafi dan juga Sunan Asy-Syafi'i. Ditulis ada satu kitab tentang mazhab Hanafi dan satu kitab tentang mazhab Syafi'i. Jadi kiranya tuan-tuan, kalau kita nak tengok bagaimana para ulama kita zaman dahulu, bagaimana mereka ini ada satu kita panggil sebagai, dia orang ni polymath. Dia ni genius dalam pelbagai bidang. Dia menguasai pelbagai bidang. Berbeza dengan kita pada hari ini, kita lebihkan kepada pengkhususan. Sub-specialist. Sub-pengkhususan. Kita lebih melihat kepada itu. Tetapi zaman dahulu, ulama yang ada dalam tradisi Islam ini, mereka menguasai pelbagai aspek dalam ilmu, terutama ilmu agama lah. Dan juga ilmu-ilmu dunia seperti sains, medik dan sebagainya. Seperti itu Imam Syafi'i, imam mazhab kita, antara ilmu yang dia hebat adalah ilmu perubatan, ilmu falak dan sebagainya. Ini satu kelebihan yang ada pada tradisi umat kita pada zaman dahulu. Okey, jadi itu sedikit tentang Imam Tahawi. Jadi kita cuba berkenalan pula dengan, sebelum kita start, tentang matan Aqidah At-Tahawiyah. Matan tu sendiri. Tadi kita dah berkenalan dengan imam, ni kita berkenalan dengan matan pula. Okey. Jadi matan At-Tahawi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ada pada malam ini, yang saya hormati sekalian, adalah antara kitab yang menjadi rujukan dalam akidah. Dia menjadi satu paksi kepada pelbagai syarah yang ada. Hampir semua aliran-aliran akidah yang ada mengambil atau mensyarahkan kitab ini. Jadi ini satu macam bentuk yang agak menarik lah. Jarang kita jumpa satu kitab yang disyarahkan oleh pelbagai aliran kan. Tetapi Imam At-Tahawi, karya Aqidah At-Tahawiyah ini menjadi rujukan atau paksi kepada kesemua beberapa aliran lah. Dan aliran yang paling banyak mensyarahkan Aqidah At-Tahawiyah ini adalah aliran Asy'ariyah. Dan ada berpuluh-puluh syarah atau berbelas-belas syarah yang mensyarahkan matan Aqidah At-Tahawiyah ini. Antara syarah yang terkenal yang disyarahkan oleh imam yang beraliran Asy'ariyah adalah syarah oleh Al-Babarti, namanya Akmaluddin Al-Babarti rahimahullah, dan juga Al-Ghunaimi Al-Maidani rahimahullah, dan pelbagai lagi lah. Dan ada satu syarah yang sangat terkenal, yang moden yang disyarahkan oleh Imam ataupun Syekh Sa'id Fudah rahimahullah,
yang beliau masih lagi hidup di Amman, Jordan. Ni kitabnya, Syarhul Kabir al-Aqidah Tahawiyah, yang disyarahkan, beliau mensyarahkan Aqidah Tahawiyah ini. Dan antara syarah-syarah yang disalurkan oleh aliran Salafi pula adalah ataupun aliran yang berbahasa Salaf, iaitu aliran syarah oleh Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi. Ini syarah yang sangat terkenal, sehingga kan kalau kita kata syarah Aqidah Tahawiyah, kita biasanya merujuk kepada syarah ini, syarah oleh Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi ini. Okey. Dan kita juga lihat ada satu terjemahan yang ditulis ataupun diterjemahkan oleh Al-Fadhil Tuan Haji Ustaz Muhammad Syahari Abdullah, ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor, yang ada kat tangan saya ni, yang saya akan gunakan sebagai rujukan utama untuk terjemahan kepada Aqidah Tahawiyah ini. Tuan-tuan, buku ini boleh didapati secara percuma daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor. Jadi tuan-tuan kalau ada berkesempatan untuk pergi ke Jabatan Mufti, boleh ambil secara percuma, tak perlu bayar pun. Jadi ini satu usaha yang baik daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor untuk memperkenalkanlah tentang matan Aqidah At-Tahawiyah ini. Okey. Jadi itu sedikitlah tentang matan Aqidah At-Tahawiyah dan juga Imam At-Tahawi. Jadi insya-Allah kita teruskan perbincangan kita pada malam ini tentang Aqidah At-Tahawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tuan-tuan, kalau siapa yang pernah belajar ilmu akidah ni, kan, biasanya kita akan melihat perbincangan itu perbincangan yang tersusun. Dia akan ada macam mukadimah, lepas tu ada bab ilahiyat, ada bab nubuat, ada bab sam'iyat. Ini yang biasanya dia ada di dalam pembelajaran. Inilah dia punya tajuk-tajuk dia. Tetapi kadang-kadang kalau contohnya kalau kitab Aqidah At-Tahawiyah ini, dia macam merupakan kitab yang ditulis pada zaman-zaman awal penulisan kitab, penulisan buku, penulisan ilmu. Jadi dia tidak menyusun sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab pembelajaran pada hari ini, yang ditulis oleh ulama-ulama mutaakhirin yang kurun-kurun yang lewat ni. Jadi kita akan lihat secara kasarnya perkara ini, dia buku ini macam dia cerita tentang ilahiyat, masuk sikit nubuat, masuk sikit ilahiyat balik. Jadi itu tabiat penulisan kitab ini. Jadi itu seperti mukadimah lah. Okey, insya-Allah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan mukadimah daripada Imam Tahawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-'allamatu hujjatul islami Abu Ja'farin al-Warraq At-Tahawi bi Misr rahimahullah. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati. Okey. Jadi ini potongan pertama. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Telah berkata, ataupun Al-Allamah Al-Hujjah Islam Imam Abu Ja'far At-Tahawi telah berkata, iaitu kitab ini, iaitu Aqidah Tahawiyah ini adalah pernyataan bagi menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, hadza dzikru bayan. Ini adalah pernyataan yang menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, kita nak syarah sikit ayat ni dulu. Okey tuan-tuan, bila Imam At-Tahawi mengatakan tentang zikru bayan, pernyataan yang menjelaskan. Jadi perkataan bayan ni, iaitu penjelasan ni tuan-tuan, adalah lawan kepada perkataan ijmal, iaitu ringkas. Jadi walaupun matan ini, kitab ini ringkas, tuan-tuan, nipis je, kalau dalam bahasa Arab tu dalam 10 muka surat sahaja ataupun kurang, bergantung pada saiz tulisan tu. Tetapi Imam At-Tahawi mengatakan bahawa ini adalah penjelasan. Maksudnya dia bukan ringkas, dia bukan pendek. Dia bukan ringkas, bukan tidak mencukupi. Dia walaupun dia ringkas tetapi dia padat. Dia menjelaskan semua perkara-perkara akidah. Hadza zikru bayan akidah. Ini adalah penjelasan, ini adalah pernyataan yang menjelaskan kepada akidah. Jadi walaupun ringkas, pendek, tetapi cukup untuk menjelaskan tentang akidah. Jadi ini satu perkataan yang sangat dakik, sangat teliti, yang dipilih oleh Imam At-Tahawi. Jadi kalau tuan-tuan buka kitab ni sahaja cukup. Inilah akidah yang sepatutnya kita pegang. Yang selain daripada ini merupakan furu' kepada akidah itu sendiri. Ini adalah penjelasan yang paling cukup untuk menjelaskan tentang akidah kita. Okey, itu
kenapa digunakan perkataan bayan. Okey. Kemudian akidah. Okey, akidah. So, sebab ini kelas kita nak bincang seboleh detail mungkin. Kita target mungkin 15 kali kelas. Jadi kita cuba bincang secara detail lah. Kalau kita rasa macam dah terlambat, kita laju-lajukan insya-Allah. Okey, harap tuan-tuan dapat bersama-sama lah, walaupun kita bincang satu persatu huruf. Okey, akidah. Okay, akidah. Contoh akidah dalam bahasa Melayu bermaksud pegangan. Pegangan. Okey. Jadi akidah ni secara bahasa ni dalam bahasa Melayu pegangan lah. Ataupun perkataan lain yang dimaksudkan akidah juga, itu rabata, iaitu ikatan. Ikatan ataupun pegangan. Jadi bila dah masuk perkataan ni, dia digunakan dalam ilmu, dia jadi maksudnya pegangan akidah itu sendiri, iaitu kita punya i'tiqad, kita pegangan jiwa kita. Jadi perkataan yang dipilih akidah itu ada makna yang betul-betul mendalam. Okey, sebagai contoh kan. Ni zaman dulu lah, zaman sekarang ni kita tak tahu kita nak ikat apa kan. Tapi kalau zaman dulu kan, kalau siapa-siapa yang mungkin dah tok nenek moyang dia dulu kan, ada kenderaan macam kuda dan sebagainya, kita kena ikat kan. Kita kena ikat kuda kita, kena ikat unta kita kalau di padang pasir kan. Kita kena ikat. Bila kita ikat dia, baru dia akan tidak bergerak, dia tenang, dia tetap pada satu tempat kan. Siapa yang tengok cerita-cerita zaman-zaman dulu kan, mesti diikat kuda dan unta dia. Kalau tak, kalau kita biar, dia akan lari kan. Jadi untuk dia tetap, untuk dia tenang, tidak bergerak satu tempat yang sama, kita mesti ikat. Jadi ini membayangkan seolah-olah akidah Islamiah itu, akidah Islam itu pun memberikan fungsi sebegitu. Apabila kita ada akidah yang betul, yang terikat dalam jiwa kita, maka hati kita akan tenang, tidak bergerak, tidak berganjak, tidak sekejap-kejap syak, sekejap-kejap ragu-ragu, sekejap prasangka tentang kewujudan Allah. Sebagai contoh, betul ke Quran ni Allah yang turunkan? Betul ke Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, utusan Allah? Betul ke hari kiamat itu ada? Jadi apabila ada persoalan-persoalan ini menyebabkan kita ni berbolak-balik, maka kita tidak ada akidah yang jitu, yang betul, yang kuat. Jadi ini membuktikan ada masalah dalam akidah. Sebab itu apabila Allah berfirman tentang orang munafik, Allah kata apa? Mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Allah kata orang munafik ini mudhabdhabin, mereka ni sekejap-kejap ke sana, sekejap-kejap ke sini. Mereka ni luarannya bersama orang Islam, dalam bersama orang kafir. Jadi dia tak tetap, tak ada satu pegangan. Jadi ini menunjukkan kepada kita, membuktikan kepada kita bagaimana bermasalahnya akidah orang munafik. Ini memang jelaslah perkara ini kan. Jadi adakah kita tuan-tuan sebegitu? Kalau kita ada persoalan-persoalan akidah tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang perkara-perkara gaib, sam'iyat ini, maka kita perlu memastikan akidah kita kuat. Dan itulah antara tujuan kenapa kelas akidah ini diadakan. Jadi itu salah satu daripada tujuan dia lah. Jadi akidah adalah satu ikatan. Itu dari segi bahasanya. Okey, dari segi istilah. Sekejap, kena buka kitab ni sekejap. Meja kecil, sekarang kena buka kitab. Okey. Dari segi bahasa pula, dimaksudkan oleh Imam Al-Iji, Adududdin Al-Iji, merupakan antara mutaakhirin Asy'ariyah. Yang dimaksudkan dengan akidah adalah ma yuqsadu bihi nafsul i'tiqad. Yang dimaksudkan dengan akidah itu adalah pegangan dalam hati, jiwa, yang tidak ada perlu amal. Ini nanti kita akan bincang di detail. Nanti kita akan bincang dalam kita terangkan perkataan lain. Jadi maksudnya, senang cerita, akidah ni adalah apa yang kita perlu pegang dalam jiwa kita. Itu akidah. Okey. Kemudian hadza dzikru bayan aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Okey, ini. Apakah yang dimaksudkan ahlus sunnah wal jamaah? Jadi ini satu pembicaraan panjang lah. Kalau kita nak bincangkan tentang ahlus sunnah wal jamaah ni, rasa boleh buat satu lagi slot khas. Kan? Okay, sebab jadi khilaf lah panjang dalam
istilah ini. Istilah ini istilah yang digunakan oleh semua orang lah. Ada yang dakwa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang dakwa dia Aswaja, ada yang dakwa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group. Ni pelbagai NGO yang berjuang atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang dimaksudkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu benda secara hakiki ni, bukan nama-nama NGO atau pertubuhan ni. Itu ada perbincangan yang panjang. Tetapi secara ringkasnya adalah Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengikut sunnah Nabi SAW. Dan jamaah yang dimasukkan itu adalah as-sahabah. Itu para sahabat. Okey, timbul persoalan, tuan-tuan. Kenapa tak nama Ahlul Quran? Kenapa tak dinamakan sebagai Ahlul Quran? Sedangkan min babil aula, lebih patutlah, lebih utama kita namakan diri kita sebagai Ahlul Quran. Generasi Quran. Kenapa kita kata Ahlus Sunnah? Seolah adakah sunnah itu adakah Quran itu lebih dikemudiankan selepas Al-Quran? Jadi ini satu persoalan. Tetapi okey, ini antara jawapan yang diberikan oleh beberapa ulama. Kenapa? Satu, sebab itulah yang jawapan diberikan ulama. Antaranya adalah kerana satu, sebab itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi. Satu hadis Nabi kata, sesiapa yang berpegang dengan apa yang aku atasnya dan para sahabatku atasnya, iaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ulama mengistimbatkan perkataan istilah ini daripada hadis itu. Jadi Nabi mengatakan bahawa bila kita umat ini akan terpecah pada beberapa aliran dan golongan, maka yang selamat di dalam syurga, yang selamat satu golongan sahaja, iaitu mereka yang atas landasan Nabi dan para sahabat. Jadi dari situ dikeluarkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Okey. Dan yang kedua, sebab kedua yang ulama bagi kenapa dinamakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Ahlul Quran, kerana tuan-tuan, Al-Quran ini mungkin pada zaman itu tidak ada banyak khilaf di dalamnya. Maksudnya pelbagai aliran akidah dalam Islam ini tidak menjadikan Quran sebagai titik pertikaian. Maksudnya Quran ni diterima secara menyeluruh. Yang menjadi pertikaian adalah pada sunnah dan pada apa yang sahabat bawa. Itu yang pertikaiannya. Jadi Quran itu sendiri secara zat tidak diberikan, tidak ada khilaf. Tetapi tafsiran sahabat, tetapi apa yang Nabi cakap, betul ke Nabi cakap itu? Jadi itu yang menjadi khilaf, menyebabkan akhirnya Ahlul Quran sahaja tidak menggambarkan betul-betul benarnya mereka atas landasan yang sebenar. Jadi sebab tu kita namakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu mereka yang mengikut betul-betul penafsiran Al-Quran, penafsiran wahyu daripada perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan juga apa yang dibawa oleh para sahabat selepas Nabi SAW. Sebab itu dinamakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey. Dan yang ketiga, sebab yang ketiga dinamakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hanyalah beberapa sebab lah. Mungkin banyak lagi sebab yang boleh kita jumpa, tetapi ini sebahagian saya kongsikan. Yang ketiga adalah biasanya ni secara biasa, al-haq, kebenaran itu bersama dengan jumhurul ulama, bersama dengan kebanyakan, majoriti ulama, jumhur. Jadi bila kita namakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menggambarkan satu bentuk majoriti, ataupun dalam bahasa yang lebih kita biasa dengar lah, kalau pelajar ilmu akan biasa dengar nama talaqqat ummat bil qabul, talaqqatul ummatu bil qabul. Umat menerimanya secara majoriti. Jadi bila itu, maka antaranya perkara-perkara yang diterima secara majoriti, antaranya banyak perkara. Jadi antara yang diterima secara majoriti menyebabkan akhirnya dinamakan sebagai aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey. Jadi persoalan timbul yang kedua pula. Adakah mereka yang bukan Ahlul Sunnah wal Jamaah kafir? Adakah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kafir? Jadi persoalannya tidak. Secara mudahnya tidak. Tidak semestinya mereka kafir, tapi mereka syaz lah. Mereka ganjil lah. Mereka tidak sampailah kafir, melainkan mereka betul-betul membawa satu pandangan-pandangan yang kufur. Tetapi secara umumnya, ini umum lah, kita kena lihat case by case. Tengok secara juz'i. Jadi secara umumnya tidak. Mereka masih lagi Ahlul Qiblah. Tetapi mereka berkhilaf ataupun mereka bercanggah dengan yang lebih aula daripada itu, iaitu
Mereka syaz lah dalam bahasa ni. Mereka ganjil. Okey, itu penerangan tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Okey, kita baca teruskan. Ala madhhabi fuqaha'i ahli millah. Ala madhhabi fuqaha'i ahli millah. Atas mazhab fuqaha dalam agama Islam. Okey, jadi ala mazhab tu kita tahu mazhab ni maksudnya aliran ataupun satu kumpulan lah. Kemudian fuqaha kenapa Imam At-Tahawi menggunakan perkataan fuqaha? Fuqaha ni maksudnya orang-orang yang faqih. Biasa kita faham fuqaha ni adalah mereka yang fiqh, mahir dalam fiqh. Biasanya bila kita baca-baca kitab pun kita akan kata kemahiran dalam fiqh lah bila kata fuqaha ni. Kalau kata akidah ni biasanya kita sebut lain lah. Tapi dia menggunakan perkataan fuqaha ilmillah, mereka yang faqih dalam agama. Jadi maksudnya tidak semestinya lah, sepatutnya orang yang mahir dalam akidah dia kena mahir dalam fiqh. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya orang yang mahir dalam fiqh pun kena mahir dalam akidah. Kita tak boleh melihat agama ni terpisah menurut kuliah-kuliah, menurut jabatan-jabatan dalam universiti kita. Orang ni usuluddin, orang ni syariah, orang ni lughah. Kemudian kita kata, anak kelas syariah Syekh tak faham usuluddin. Tak boleh. Dia kena cuba memahami sebab hukum fiqh daripada dalil. Dalil itu adalah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil itu daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kena fahamlah juga dalam perkara usuluddin. Dan pelbagai lagi lah kita nak melihat sebenarnya perikatan-perikatan itu, dan Islam datang ke tanah Arab kepada umat Islam pada zaman itu pun dalam satu bentuk, satu konsep yang besar. Dia tidak memisahkan akidah, fiqh, akhlak, usul fiqh, tak. Satu kelompok, satu gedebuk tentang Islam ni. Jadi kena faham semua lah. Jadi seolah-olah apabila menggunakan perkataan fuqaha, maksudnya orang yang faqih pun dalam bab fiqh kena faqih juga dalam bab millah, agama, iaitu usuluddin ataupun akidah. Okey. Jadi dia kata berdasarkan fuqaha ahli millah. Millah yang dimaksudkan di sini adalah agama lah, agama Islam. Sebab sebenarnya millah dengan din, perkataan millah ataupun din itu, millah dan din ni ada perbezaan dari sudut bahasanya. Kenapa dalam Quran Allah panggil millah, dia panggil din. Tetapi kita tak nak panjang-panjang, yang dimaksudkan dalam ini adalah din, iaitu Islam. Iaitu cara hidup Islam lah. Islam yang kita maksudkan ke sini adalah sistem kehidupan. Yang mana kita bangun pagi, ada dia punya undang-undang, sampai kita tidur balik, ada undang-undang dia. Cara hidup Islam. Okey. Al-Fuqaha al-Millah Abi Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Al-Shaybani ridwanullahu alaihim ajma'in. Okey. Dia kata, bila dia kata tentang fuqaha ahlul millah, mereka-mereka yang faqih tentang agama, dia sebut tiga nama. Sebut tiga nama, iaitu yang pertama Imam Abu Hanifah. Ini semua kita kenal lah. Kemudian dia sebut dua nama murid kanan Imam Abu Hanifah. Siapa dia? Iaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, dan yang kedua adalah Muhammad bin Hasan Al-Shaybani. Okey tuan-tuan, sedikit pengenalan tentang dua nama ni. Dua nama ni merupakan murid paling kanan Imam Abu Hanifah. Dan Imam Asy-Syafi'i, ketika beliau pergi ke Baghdad, beliau sempat berguru dengan Muhammad bin Hasan Al-Shaybani. Jadi maksudnya Imam Syafi'i dia berguru dengan anak murid kanan Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, Imam Syafi'i, imam mazhab kita ni, dia sempat berguru, dia memahami semua mazhab-mazhab yang ada pada zaman dia. Imam Malik, dia berguru dengan Imam Malik. Dia antara murid kanan Imam Malik. Abu Hanifah, dia sempat berguru dengan anak murid iaitu Muhammad bin Hasan. Dan dia sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini mengumpulkan pelbagai kefaqihan ada pada zaman itu. Dia sempat berjumpa dengan Al-Auza'i. Dia sempat berutus surat dengan Imam siapa di Mesir, lupa nama imam di Mesir itu, Imam Al-Laith. Sebab berjumpa dengan pelbagai lagi ulama lah. Jadi
Ketiga-tiga nama ni kalau kita baca fiqh, kita akan kenal lah mereka ni, Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan, bagi sahiban. Kalau untuk dalam Hanifah bagi sahiban. Tetapi di sini dikatakan bahawa mereka juga fuqahaul millah, mereka mahir faqih dalam bab agama. Jadi ini satu bentuk kita nak buat kesepaduan tu. Akidah boleh, fiqh pun boleh. Bukan kita pisah-pisahkan macam agak sedih lah pada zaman sekarang. Okey. Kemudian mereka Imam At-Tahawi menuliskan, wa ma ya'taqidunahu min usuliddin wa yadinuna bihi rabbil alamin, dan mengikut apa yang menjadi i'tiqad oleh mereka, yang ini fuqahaul millah, itulah mereka-mereka yang mahir tentang agama ni, apa yang menjadi i'tiqad mereka daripada perbahasan usuluddin. Perbuku ni akan menceritakan tentang apa yang menjadi i'tiqad fuqahaul millah ini tentang usuluddin. Okey, dan apa yang dipegang dalam beragama oleh mereka terhadap Tuhan sekalian alam. Jadi buku ini akan menerangkan tentang dua perkara. Apa yang dipegang oleh mereka ini, iaitu fuqahaul millah, mereka yang mahir agama ini, tentang usuluddin. Okey, nanti kita terangkan usuluddin. Dan apa yang dipegang oleh dalam beragama tentang Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam. Okey, ini kita nak terangkan sikit. Okey, ya tuan-tuan. Apakah yang dimaksudkan dengan usuluddin? Dekat sini kita dah jumpa beberapa perkataan. Dah jumpa akidah, kita dah jumpa usuluddin. Jadi akidah yang kita dah terangkan tadi adalah maksud pegangan dalam hati. Tetapi apakah pula usuluddin? Okey, ini kita akan bincang panjang sikit. Okey, jadi usuluddin secara ringkasnya bermaksud asas dalam agama. Usul ni asas, din ni agama. Asal agama. Jadi persoalan yang timbul, adakah kesemua akidah itu usuluddin ataupun tidak? Adakah semua akidah itu usuluddin ataupun tidak? Ini persoalan. Jadi menurut pelbagai pendapat, ini khilaf, biasalah khilaf kan. Kita ambil beberapa pendapat untuk kita nilai. Okey, jadi ada pendapat yang mengatakan bahawa usuluddin ni bukan sekadar semata-mata akidah. Cumanya akidah merupakan perbahasan majoriti dalam usuluddin. Itu beza dia. Tak semua benda dalam akidah itu usuluddin, tetapi memanglah majoriti usuluddin itu akidah. Sebab ada perkara-perkara yang furu', ada perkara-perkara yang dia bukanlah akidah, tetapi dia usuluddin. Sebab kita kena faham akidah dan fiqh, tuan-tuan, akidah dan syariah atau akidah dan fiqh ni, dia adalah pembahagian ilmu, tasniful ulum, dia pembahagian ilmu. Tetapi agama bukan macam tu. Agama tidak bukan ada, memang agama kita bincang sudut pembahagian ilmu, tapi agama dia datang satu bulatan yang penuh. Semua tu agama. Ada usul akhlak, ada usul fiqh, ada usul akidah dan sebagainya. Jadi usuluddin itu adalah yang menggabungkan dengan semua itu. Sebagai contoh, tadi saya ada terangkan kat awal tadi, maksud akidah oleh Imam Al-Iji rahimahullah, Adududdin Al-Iji, dia mengatakan bahawa ma yuqsadu bihi nafsul i'tiqad dunal amal. Apa yang dimaksudkan dengan i'tiqad tanpa amal? Maksud sini, contoh kita beriman adanya Allah. Okey, itulah. Itu memang i'tiqad semata-mata. Berbeza dengan apa yang kita pegang tentang solatu wajibah. Solat itu wajib. Kegangan kita kepada kewajipan solat itu memaksa kita ataupun menyebabkan kita perlu untuk mendirikan solat. Tapi kalau percaya adanya Allah, dia i'tiqad, dia ada dalam hati. Memanglah dia akan memberi kesan kepada kita punya tabiat kita punya pemikiran kita punya tingkah laku. Betul. Tetapi secara perbuatannya itu tidak ada berbanding dengan solat tadi. Solat tadi kita kena buat solat tu. Sebab itu bab solat ini di dalam fiqh. Sebab dia ada kena amal, ada perkataan af'al mukallafin, ada perbuatan mukallaf. Berbanding dengan tadi akidah i'tiqad, pegangan. Perbuatan dan pegangan. Dua beza kat situ. Tetapi as-salatu wajibah ini
solat itu wajib merupakan kepercayaan. Dia ada satu bentuk kepercayaan kat situ. Dia usuluddin. Sebab itu kita lihat kadang-kadang kita kena membezakan orang yang tidak solat, orang yang tak solat. Tak solat ni dosa. Adakah kafir? Tak semestinya kafir. Tapi kalau dia mengingkari kewajipan solat, maka dia jatuh kafir. Dengan sengaja. Dia kata memang tak solat tak wajib. Tak ada puasa solat yang tak ada. Jadi ini satu bentuk percanggahan dalam usuluddin. Tak solat tadi mungkin sebab malas ke, tertidur ke, apa benda lah, tengoklah sebab dia apa. Tetapi mengingkari kewajipan solat, ni benda usuluddin, bukan benda, walaupun dalam bab fiqh, tetapi dia usuluddin. Dia dalam bab dalam perbahagian solat mana dia dalam bab akidah. Kita tak jumpa akidah, tak jumpa tentang solat dalam ni. Dalam bab akidah tahawiyah, tetapi itu usuluddin. Jadi ini antara iskal ataupun permasalahan yang berlaku bila tidak boleh membezakan antara usuluddin dan akidah. Walaupun memanglah kita akan jumpa orang akan membahaskan akidah itu usuluddin. Ya. Akidah itu kalam. Ya. Tetapi bila melihat secara lebih detail dan mendalam, ada tidak semua perkara dalam akidah itu sendiri pun adalah usuluddin. Sebagai contoh, ini katakan oleh Imam Al-Bajuri dalam Jawharatul Tauhid, syarah Jawharatul Tauhid, iaitu Tuhfatul Murid. Bila membincangkan tentang bab wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bab wujud ni nanti kita akan bincang bab wujud. Adakah wujud itu sifat zaidah, sifat lain ataupun itulah zat Allah? Ni bincangan agak falsafi, falsafah sikit. Wujud tu adakah zat itu wujud ataupun ada sifat lain yang bertinggi atas zat tu? Nauzubillah. Kalau sama kan itu macam tu. Jadi tak semestinya. Jadi ini khilaf. Ada kata tidak, ada kata ya. Tetapi Imam Al-Bajuri mengatakan bahawa, Al-Bajuri rahimahullah mengatakan bahawa benda ini tidak memberi kesan kepada akidah. Dia bukan dalam usul. Bukan dalam usuluddin. Kalau kita khilaf pun di sini tidak ada masalah. Yang penting kita mempercayai Allah itu wujud, Allah itu ada. Wujud tu zaidah ke tidak, wujud tu macam mana wujudnya, adakah wujud tu, ini perbincangan dah pergi ke furuk. Solat kan, takbiratul ihram, nak tangan macam ni ke, tangan macam ni ke, macam mana? Khilaf dalam mazhab, bukan usul. Yang penting solat, yang penting menyempurnakan rukun-rukun dan sunat-sunatnya, maka cukuplah. Dan dekat syarat-syarat sah dan semua cukup. Itulah usul. Jadi itu perbezaan usuluddin dan akidah. Okey. Itu secara ringkas lah. Jadi kita nak bezakan antara sebab kadang-kadang kita lihat tuan-tuan, perbincangan pada hari ini, tak tegakkan negara Islam, kafir ke? Tak. Itu mungkin berdosa macam tadi, tak solat mungkin berdosa. Tak tegakkan negara Islam, dosa. Tetapi tidaklah kafir. Cuma menafikan wujudnya negara Islam, dalam akidah, dalam syariah kita, itu bahaya tu. Bahaya. Sebab itu adalah benda yang tidak ada khilaf padanya oleh dalam ulama kita, dalam mazhab kita semua ni. Itu satu contoh yang jelaslah pada hari ini yang kita nampak kan. Okey, itu tentang usuluddin. Dan sedikitlah mungkin kalau kita boleh buat dah 40 minit ni, kita nak buat sedikit makna tentang ilmu kalam. Ilmu kalam. Sebab biasanya orang akan sebut akidah, usuluddin, ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ni apa benda? Ilmu kalam ni merupakan antara titik-titik pertikaian lah yang kuat antara pelbagai aliran. Adakah ilmu kalam ni diterima dalam kalangan umat Islam ataupun tidak? Jadi senang cerita, menurut Ibn Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang isbat aqaid diniyah bil adillah al-yaqiniyah. Ilmu yang mengisbatkan akidah agama dengan dalil yang yaqini. Ada yang sebut adillah aqliyah, dalil aqli. Tapi Ibnu Khaldun mengatakan adillah yaqiniyah, dalil yaqini. Maksudnya sama ada akli ke naqli ke, jika kedua-duanya yakin maka dia masuk dalam ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ni adalah ilmu untuk menegakkan ataupun ilmu untuk mensabitkan tentang akidah din, akidah agama ini.
Kan? Dia satu bentuk metodologi untuk mengisbatkan akidah. Dia bukanlah nafsul i'tiqad, dia bukanlah akidah itu sendiri. Kan? Sebab contohnya kita beriman tentang wujud Allah. Bagaimana kita membuktikan Allah itu wujud? Ini ada pelbagai cara. Ada cara dalam menurut mazhab Asy'ariyah, ada cara dalam menurut Mu'tazilah, ada cara menurut Ibn Rushd, ada cara menurut Ibn Sina, ada cara moden. Jadi kesemua ni metodologi mengisbatkan wujud Allah. Quran sendiri dah cakap macam mana Allah tu wujud. Jadi cara kita mengisbatkan wujud Allah itu adalah metodologi. Tetapi wujud Allah itu adalah akidah. Jadi ilmu kalam dia mengisbatkan akidah, bukanlah dia akidah itu sendiri. Okey, itu membezakanlah. Jadi yang kita bincang pada hari ini ataupun malam ini dan juga malam-malam akan datang minggu depan insya-Allah adalah akidah itu sendiri. Usulul i'tiqad, usuluddin. Wa ma ya'taqidunahu min usuluddin. Apa yang mereka itu berpegang. Berpegang tu maksudnya mereka ni dah menunjukkan satu model dan dalam usul-usul agama. Itu yang kita nak bincangkan insya-Allah pada masa akan datang. Wallahu alam, jadi kita dah habis ke mukadimah. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita boleh mulakan membaca bahagian yang pertama insya-Allah. Jadi ada sikit soalan ni. Bacakan jap. Apakah itu aliran Asy'ari, Salafi dan Maturidi Ustaz? Allah, soalan sukar untuk dijawab. Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari dianggap mujtahid akidah. Okey. So soalan daripada saudara Abdul Rahman, sahabat saya. Okey. Aliran-aliran akidah ini tuan-tuan adalah aliran-aliran yang jelaslah yang ada kan. Kita boleh umpamakanlah aliran-aliran ini seperti mazhab-mazhab dalam fiqh lah. Mazhab dalam fiqh, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dan sebagainya. Jadi ini lebih kepada cara kan, metod mereka dalam aliran-aliran ini dalam memahami nas, mengeluarkan pandangan dan sebagainya lah. Jadi kita sebagai seorang orang awam, sebagai seorang yang tidak bergelar mujtahid, kan, kita digalakkan ataupun diwajibkanlah untuk mengikut mazhab-mazhab tertentu dalam akidah juga. Ada yang berpendapat tidak, akidah ni dia tidak perlu mazhab, sebab bukan macam fiqh. Tapi ini tak apalah perbincangan detail, tapi kita secara ringkasnya awam perlukan kepada mazhab akidah juga sebagaimana kita perlukan kepada mazhab fiqh. Adakah Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari dianggap sebagai mujtahid? Ya, mereka sebagai mujtahid akidah. Ringkas jawapan, ya. Saudara Nazif, mereka berdua imamuna, mereka adalah mujtahid akidah. Buku ada dijual dalam terjemahan sebagai saya begitu tadi. Buku ini adalah buku yang boleh diperoleh secara percuma dari Jabatan Mufti Negeri Selangor. Jadi sesiapa yang berminat boleh pergi untuk ambil lah. Tetapi kalau terjemahan daripada pihak-pihak ketiga, mungkin ada yang menterjemahkannya, internet pun ada Indonesia punya terjemahan. Jadi banyak adalah terjemahan yang ada. Mungkin ustaz yang bertani pun boleh terjemah sendiri tu. Dah pakar tu, dah belajar dulu di universiti kan. Okey. Dan ada soalan-soalan yang saya dapat masa saya iklankan kelas ni pada kawan-kawan. Kelas ni untuk peringkat mana, dia kata. Kelas akidah untuk peringkat mana, tuan-tuan? Kelas ini bukan adalah untuk semua orang yang boleh bercakap bahasa Melayu lah. Sebab kita cakap bahasa Melayu kan. Sebab akidah, tuan-tuan, akidah yang dibincangkan dalam buku ini adalah akidah yang usul. Perkara-perkara yang asas. Bahkan sebenarnya di beberapa sekolah di Mesir, matan ini dihafal oleh pelajar-pelajar sekolah rendah, tuan-tuan. Sekolah rendah dah hafal matan ini. Matan akidah At-Tahawiyah ini. Cuma di peringkat-peringkat lebih tinggi dia belajar syarah-syarah dia lah. Kalau saya ada sekali pernah sempat mengikuti kelas master di Universiti Kahirah, Fakulti Darul Ulum. Kami menggunakan syarah lah untuk belajar kitab akidah ini. Jadi hafal matan sahaja memang sekolah rendah. Jadi saya kata semua orang boleh mendengar. Tuan-tuan share lah kepada semua orang yang ada untuk sama-sama kita belajar dan kita berkongsi bertukar pendapat kalau mungkin ada daripada kalangan kini yang asatizah ataupun yang pakar-pakar dalam akidah. Dan hukum mempelajari akidah ni, tuan-tuan, adalah satu bentuk dia fardu ain. Akidah ni fardu ain.
mempelajari akidah dan mengamalkannya adalah fardu ain. Bahkan Imam As-Sanusi rahimahullah dalam syarah Kubra Sanusi mengatakan bahawa mempelajari akidah secara tafsil, secara mendalam adalah wajib atau fardu ain kepada setiap individu. Sebab bagi dia, sesiapa yang tidak ada kesulitan, maksudnya dia tak ada masalah mental, dia macam mungkin ADHD ke, ada macam lembab sikit ke, dia punya pemikiran, cacat otak ke apa, atau mungkin masuk Islam dah lambat, dah tua dan hanyut. Jadi dia diberikan kelonggaran untuk mendalami akidah secara ijmal, secara ringkas sahaja. Tetapi selain daripada itu, mukallaf yang lain wajib mempelajari akidah secara mendalam. Yang dimaksudkan dengan mendalam ini, contohnya bila kita kata aku beriman Rasul itu Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa bukti? Kita boleh bagi bukti. Itu antara pendapat Imam As-Sanusi. Banyak tentangan, tetapi saya rasa ni antara benda yang kuatlah bila kita jelaskan sebegini. Maka sebagaimana jika kita tiada apa-apa masalah, kita tiada kekangan dari sudut akal kita untuk mempelajari akidah, maka kita perlu belajar. Alasan tak ada masa lah Ustaz, Ustaz saya ni dah tua lah, itu adalah alasan-alasan yang kita boleh atasi dengan adanya pelbagai medium-medium sekarang ni lah. Macam contohnya kita ada Facebook Live, kita ada YouTube, kita ada banyak lagi bacaan harian yang kita boleh jumpa, buku-buku dan sebagainya. Jadi ini adalah satu bentuk medium untuk memudahkan kita akses kepada ilmu. Jadi itu soalan yang saya cuba jawab daripada kawan-kawan yang tanya. Saya rasa itu saja untuk malam ini. Apa yang kurang daripada diri saya, moga-moga kita dapat bertemu lagi pada masa hadapan, insya-Allah. Jadi jangan lupa temu janji kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap hari Rabu 9 malam kita akan mempelajari lah kitab Aqidah At-Tahawiyah ini, insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.